Ya, anda yang masih lagi mencari peluang pekerjaan berkaitan dengan pelancongan, hari ini kami nak wawarkan kepada anda semua berkenaan dengan Karnival Kerjaya Pelancongan 2022. Banyak sangat peluang pekerjaan yang anda boleh dapati dan anda perlu dengar segmen ini dengan lebih teliti supaya mana tahu ada rezeki dapat kerja baru kan. Dan bersama dengan saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Zamri Mak Zain selaku Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Baik Tuan, sebagai permulaan mungkin boleh kongsikanlah iaitu berkenaan dengan cabaran motek selepas pandemik COVID-19 untuk mengatasi masalah tenaga kerja dalam bidang pelancongan, sebab kita faham ketika pandemik COVID-19 kita terpaksa mengurangkan jumlah pekerja akibat daripada pandemik COVID-19 dan sekarang ini menjadi masalah pula untuk kita mencari pekerja. Kongsikan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana beri peluang kepada Kementerian Pelancongan Seni Budaya untuk bersekali lagi untuk berkongsi dengan para penonton pada hari ini berkaitan dengan prospek ataupun aktiviti Karnival Kerjaya Pelancongan yang kita akan adakan pada 5 hingga 7 bulan di Melaka, insya-Allah. Balik kepada soalan Su tadi mengenai dengan cabaran yang dihadapi oleh industri pelancongan, khususnya para majikan atau produk ataupun pengusaha-pengusaha produk pelancongan. Umum mengetahui bahawa 2 tahun lepas cabaran yang terlalu besar dihadapi oleh industri pelancongan. Komuniti industri pelancongan menghadapi saat-saat yang terlalu getir berikutan dengan kekangan dan juga penutupan sektor-sektor industri, khususnya dalam konteks ini adalah sektor pelancongan. Di mana nanti tempoh 2 tahun sebahagian besar daripada pengusaha pelancongan ataupun dalam lebih narrow lagi kepada pengusaha-pengusaha hospitality sangat tertekan dan juga besar sangat cabaran yang dihadapi berikutan penutupan sebahagian besar daripada sektor ekonomi. Tidak tertinggal adalah sektor pelancongan ataupun boleh saya katakan di sini adalah sektor hospitality, di mana kalau kita boleh imbau balik Cik Su bahawa saudari Su bahawa pada tahun 2019 saya kena membuka sedikit lembaran makro perspektif bagaimana ketika dulu pada tahun sebelum pra-pandemik 2019 betapa besarnya contribution ataupun sumbangan sektor pelancongan kepada GDP negara. Pada tahun 2019 sektor pelancongan telah contribute atau menyumbang sebanyak 15.9%, yang ketiga tertinggi dalam sumbangan GDP atau KDNK negara. Dan dengan kehadiran 26.1 juta pelancong dari luar negara dengan kutipan sebanyak 86.1 bilion revenue yang dapat diperoleh daripada perbelanjaan luar negara. Dan dalam masa yang sama juga kita juga jangan lupa kekuatan sektor domestik kita, domestik pelancongan kita, di mana telah menyumbang sebanyak 103.2 bilion. Ini menggambarkan bahawa kukuhnya sektor pelancongan ataupun sama ada dari domestik ataupun luar negara kepada kekuatan ekonomi negara. Sesulan daripada kita bercerita kepada yang besar, sumbangan yang terlalu besar daripada sektor pelancongan, akhirnya satu cabaran yang begitu besar telah dihadapi oleh para industri pelancongan, di mana apabila keseluruhan sektor ekonomi ditutup, termasuk sektor pelancongan, maka sebahagian besar daripada pekerja-pekerja yang dulunya telah menyumbang besar kepada ekonomi negara terpaksa mencari jalan penyelesaian, solusi lain untuk sebagai kelangsungan kehidupan. Serba sedikit ini akan serba sedikit ataupun serba besar memberi atau menjejaskan sektor pelancongan itu sendiri, khususnya sektor hospitality. Dan selepas kerajaan telah mengambil tindakan susulan yang paling objektif dan berstrategi, kita telah membuka serba sedikit secara gradual, secara berperingkat sektor-sektor ekonomi kita. Contohnya kita telah membuka domestik, pergerakan domestik. Kerajaan telah memberi kebenaran untuk perjalanan sepadan negara. Dan akhirnya pada 1 hari bulan April kerajaan telah membuka semua sepadan antarabangsa. Dan kita faham bahawa sebahagian besar daripada mereka yang dulunya menyumbang kepada kelancaran hospitality, sektor hospitality negara, iaitu perhotelan, tim park dan sebagainya, mereka telah pun keluar daripada sektor ini berikutan penutupan ketika pandemik berlaku. Dan akhirnya kita menghadapi cabaran. Hasil daripada libat urus engagement kita dengan para pengusaha produk-produk pelancongan, pengusaha hotel, pengusaha tim park, taman tema, pengusaha spa, even zoo dan sebagainya, dan terutama juga F&B. Mereka telah menghadapi saat-saat getir untuk mendapatkan kembali jumlah bilangan pekerja yang sesuai. Dan kita menyedari bahawa ini merupakan satu
cabaran yang besar. Selepas kerajaan membuka balik sempadan dan rakyat telah mula bergerak sepenuhnya dalam negara ini, maka kita harus meningkatkan kembali sektor hospitality negara kita. Dan apabila cabaran ini dihadapi, kita telah mula kembali ni sektor pelancongan telah kembali rancak, tetapi kita menghadapi cabaran how to imbang. Bagaimana kita nak mengimbangi suasana kualiti perkhidmatan yang harus kita berikan seperti pra-pandemik lepas dengan keadaan sekarang yang at the same time masa sama kita menghadapi kekangan yang terlalu besar untuk memberi perkhidmatan kualiti yang baik. Betul. Kenapa perkhidmatan kualiti yang baik kita terjejas? Kerana kekurangan pekerja. Okey, so saya bagi gambaran. Sebahagian besar dari hotel mempunyai prasarana yang cukup. Mereka mempunyai hotel yang cukup, mereka mempunyai F&B yang cukup, mereka mempunyai feeding support system yang cukup. Tetapi bagaimana kita nak operatekan? Bagaimana kita nak mengoperasikan semua fasiliti ini? Betul. Dia harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun individu atau operator. Siapakah operator berkenaan? Mereka adalah pekerja. Dan sekarang ini kalaulah mereka ada 200 bilik ke, 300 bilik ke, begitu besar timpak berkenaan, tetapi kalau menghadapi kekangan untuk menjalankan atau mengoperasikan sektor berkenaan, maka ini cabaran yang besar dan kita harus mengambil inisiatif untuk mengembalikan semula, menarik semula semua pekerja yang dulunya pernah berkhidmat di mereka ini untuk kembali masuk balik dalam sektor hospitality ataupun sektor pelancongan ini. So, mukadimah dulu. So. Kan. Yalah, kita faham ketika pandemik COVID-19 ramai yang beralih bidang kan, bertukar bidang demi kelangsungan hidup dan sekarang ni peluang kepada mereka yang rindu akan pekerjaan-pekerjaan lama mereka dalam bidang khususnya dalam bidang pelancongan. Dan tujuanlah mungkin tuan boleh kongsikan tujuan utama iaitu berkenaan dengan Tourism Career Fair ini diadakan. Okey, sebenarnya ini bukanlah kali pertama kita membuat Karnival Kerjaya Pelancongan. Saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Sumber Manusia melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO yang telah memberi sokongan dan dukungan yang penuh kepada Motek bagi melancarkan lagi konsep ataupun inisiatif pencarian ataupun pengembalian semula pekerja-pekerja yang dulunya pernah berkhidmat dalam sektor pelancongan. Kita nak tarik mereka, entas mereka, attract balik, reinstate balik mereka masuk dalam sektor pelancongan. Untuk makluman Su dan juga rakan-rakan penonton sekalian, ini merupakan inisiatif kita, kesinambungan inisiatif kita untuk melaksanakan Karnival Kerjaya Pelancongan. Kerana sebelum ini kita telah mengadakan beberapa sesi pelancongan, beberapa sesi Karnival Pelancongan sebelum ini bersama dengan PKSO. Kita telah ada sesi bulanan pencarian kerjaya pelancongan dedicatedly khusus untuk sektor pelancongan bersama dengan PKSO. Baru-baru ini pada 5 Julai kita telah mengadakan satu sesi di seluruh negara, di seluruh ibu pejabat PKSO untuk mendapatkan kembali ataupun menawarkan kembali peluang-peluang pekerjaan di sektor pelancongan. Kita tidak akan berputus asa. So, memang inilah tujuan dan juga matlamat Motek bersama dengan PKSO untuk memastikan bahawa kelangsungan survivability sektor hospitality dapat dikekalkan kerana pelancong telah mula masuk. So, pelancong domestik kita keep on moving. Mereka terus bergerak. So, kita harus cepat mengimbangi keperluan perkhidmatan kualiti di sektor hospitality. Dalam jangka bersama kita nak pastikan bahawa bagaimana kita nak mengekalkan kualiti berkenaan. Mengekalkan kualiti berkenaan, maka kita harus mengadakan keep on promoting rakyat Malaysia untuk kembali dan juga menyumbang kepada ekonomi negara melalui sektor hospitality dan juga sektor pelancongan. InsyaAllah, program yang kita nak adakan pertamanya bersempena dengan Magic of the Night yang Motek anjurkan bersama dengan Akademi Melaka. Kita ada banyak program di sana dan salah satu program utama kita adalah Karnival Kerjaya Pelancongan dan kita yakin dengan bersempena dengan kewujudan dan juga program bagi program Magic of the Night melalui program Kerjaya Karnival Pelancongan ini, kita yakin kita dapat menarik para pengunjung untuk turut hadir, bertemu duga di sana. InsyaAllah kita akan memberi peluang kepada mereka. Ya, itu dia. Dan juga mungkin boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang sedang menonton sekarang ini untuk sama-sama datang menghadirkan diri, sebab difahamkan ada banyak majikan yang akan terlibat dan juga berapa peluang pekerjaan yang dibuka untuk
kali. Alhamdulillah, so dengan kerjasama kita bersama Perkesua kita dalam konteks sempena Magic of the Night ini, maka kita telah mendapat kerjasama sebanyak 15 majikan dan ia melibatkan 1,012 peluang pekerjaan. So kita rasa besarlah harapan kita untuk seluruh rakyat keluarga Malaysia, rakyat negeri Melaka, berdekatan dengan Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, datanglah beramai-ramai ke program Magic of the Night dan jangan lupa singgah untuk menjengah prospek 1,200 peluang pekerjaan yang akan ditampilkan oleh 15 majikan kita. Antaranya, sebahagian besar daripada 15 majikan, 9-nya adalah hotel yang beroperasi di Melaka dan hampir 50% ataupun 450 peluang pekerjaan itu adalah ditawarkan di hotel-hotel di Melaka. Kita juga menampilkan AirAsia, kita juga menampilkan KTMB, kita juga menampilkan beberapa lagi syarikat yang dalam sektor hospitality yang kita yakin ini sedikit akan melapangkan dan juga memberi nafas baru ataupun memberi peluang pekerjaan kepada pencari kerja ataupun job seeker yang masih lagi mencari-cari apakah bentuk pekerjaan yang sesuai untuk mereka. So saya rasa ambillah peluang ini, hadirlah beramai-ramai pada 5 hingga 7 bermula hari ini hingga 7 hari pada 7 hari sehingga hari 1 bulan bermula pada pukul 9 hingga pukul 5 dan insya-Allah peluang anda ada di sini dan rezeki anda ada di sini insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Zamri Mak Zain, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Itu dia para penonton, jangan lepaskan peluang anda bermula hari ini sehingga 7 hari bulan. Sama-sama kita datang hadirkan diri. Jangan lupa berpakaian kemas, segak bergaya untuk dapatkan kerjaya anda. Insya-Allah kalau datang mungkin ialah masih mencari kerjaya tapi pulang dengan kerjaya. Insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Zamri. Terima kasih.